Khairina mana? Khairina nanti masuk balik. Tak tahu kenapa dia kena reject. Okay. Khairina masuk balik ya. Okay. Dia tak tahu Google Meet ni dia automatic dia reject Khairina. Okay. Okay. So untuk minggu ni cikgu akan teruskan dengan tajuk kita yang last sebab minggu depan awak ada pentaksiran. Cikgu akan buat pentaksiran berdasarkan apa yang awak dah belajar semasa kelas online. Okay. Yang mana cikgu ajar masa kelas online ataupun offline tu yang akan keluar. Yang itu yang akan cikgu taksir. Jadi kalau awak nak buat ulang kaji, bolehlah awak tengok balik YouTube yang cikgu bagi dekat awak. Awak boleh tengok dekat YouTube cikgu kelas-kelas online. Kelas-kelas yang cikgu buat masa online tu. Okey, boleh? Boleh? Boleh semua? Boleh. Okay, so hari ni kita akan masuk tajuk mesin lah. Okay. Masa darjah 3 pun ada juga kan tajuk mesin kan? Ada tak? Ada. Okay, so yang untuk darjah 4 ni tajuk mesin juga tapi mesin yang lain lah. Dia tak sama macam mesin yang masa darjah 3 yang awak belajar tu. Okay, so kita tengok sebenarnya apakah kegunaan mesin sebenarnya? Siapa tahu? Darjah 3 dah belajar mesin, darjah 2 pun ada kan? Apa sebenarnya kegunaan mesin? Memudahkan kerja manusia. Bagus. Yang pertama untuk memudahkan kerja manusia. Lagi? Selain daripada memudahkan kerja? Kalau kita guna mesin ni sebenarnya kita selain daripada memudahkan kerja kita, dia sebenarnya untuk apa lagi? Daripada yang awak dah belajar lah. Daripada awak dah belajar daripada darjah 3, darjah 2 kan? Okey. Selain daripada memudahkan kerja, ialah untuk menjimatkan masa. Bila dia dah memudahkan kerja, maksudnya dia apa? Dia mengurangkan apa? Dia kurangkan apa? Mengurangkan tenaga manusia kan? Jadi bila dah kurang tenaga manusia, lebih jimat. Lebih jimat apa? Jimatkan kos. Jimatkan kos daripada kita bayar gaji. Contoh dia kalau kilang tu dia ada banyak mesin kan? Dia ada banyak mesin tapi mesin tu kena belilah kan? Okey, tapi dia beli sekali je. Daripada dia nak kena bayar gaji pekerja setiap bulan. Okey, katakan satu mesin tu dia beli. Adriana tolong tutup mic. Okey. Katakan satu kilang tu dia beli mesin. Okey, mesin tu sebenarnya dah menjimatkan kos tuan kilang tu, bos kilang tu untuk bayar gaji pekerja seramai 20 orang. Ada satu mesin tu dia dah boleh jimatkan kos untuk bayar gaji pekerja dia seramai 20 orang setiap bulan. Okey? Jadi penggunaan mesin pun dia boleh menjimatkan kos. Lagi satu dia menjimatkan tenaga. Sebab biasanya kalau guna mesin dia boleh
kerja tanpa henti. 24 jam dia boleh on je kan. Kalau manusia ni biasalah buat kerja sekejap, sat lagi lambat. Okey. Sat lagi nak pergi toilet. Kerja tak habis juga. Okey, sat lagi nak kena berhenti makan. Okey. Jadi bila guna mesin dia dahlah menjimatkan kos, menjimatkan masa lagi. Okey, sebab mesin kan, mesin dia dia bukan manusia kan. Jadi dia tak reti penat. Okey, cuma lama-lama kita guna dia akan rosak lah juga. Jadi perlulah diselenggara. Tapi dia punya kos untuk penyelenggaraan masih lagi rendah berbanding dengan kita kena bayar gaji manusia. Okey, tu antaranya kenapa kita menggunakan mesin dalam kehidupan kita seharian. Okey, kalau awak tengok dekat sini, yang ini adalah contoh mesin. Okey, yang ini adalah contoh mesin yang dinamakan tuas. Kalau awak tak tahu. Okey, yang dinamakan tuas. Okey, yang ini gambar apa ni? Siapa tahu? Yang ini adalah gambar tangga. Okey, yang ini adalah gambar tangga. Yang ini adalah contoh mesin satah condong. Okey. Satah condong digunakan pada ketinggian yang berbeza. Okey, pada dua ketinggian berbeza. Satu rendah, satu tinggi. Okey, kita nak turun tangga ataupun naik, kita nak pergi daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi ataupun tempat tinggi yang ke tempat yang rendah, kita guna satah condong. Okey, contoh satah condong yang mudah ialah tangga ataupun rem. Okey, kalau siapa yang tak kenal rem tu, nanti cikgu tunjuk. Rem tu selalu awak nampak, dia macam ni lah. Okey, dia macam ni. Rem tu dia selalu ada dekat klinik, hospital. Selalu dia ada katakan dekat hospital ada tangga kan. Sebelah tangga tu mesti ada rem untuk orang naik dengan kerusi roda. Pernah nampak tak? Dia buat landai je tapi dia bentuk condong macam ni lah. Nampak? Selalu ada untuk orang yang guna kerusi roda, untuk orang OKU sebenarnya laluan rem tu. Okay? Untuk orang yang pakai tongkat kan, dia gunalah rem tu. Okay. Yang ini adalah contoh mesin yang dinamakan baji. Gunting ni dia ada lebih daripada satu jenis mesin ni. Okey, maksudnya dia adalah sejenis mesin kompleks. Okey, yang ini adalah baji juga. Yang ini kita namakan dia takal. Okey. Dalam jam ni ada mesin nama gear. Okey. Yang ini pula nama mesin skru. Okey, sebenarnya tajuk mesin ni abang dan kakak awak yang darjah 6 sekarang belajar. Okey. Tapi awak adalah batch KSSR Semakan Baru. Awak belajar semua-semua ni di tahun 4. Tapi yang murid tahun 6 tahun ni dia belajar semua ni. Tapi nanti awak dah darjah 6, awak tak belajar dah yang ini. Sebab awak dah belajar di tahun 4. Subjek ni topik ni bukan subjek topik ni adalah topik tahun 6 tahun ini. Okey? Tahun 6 sekarang yang tengah duk belajar. Okey? Tapi darjah 5 tahun ni dia sama je dengan awak. Dia dah tak jumpa dah tajuk ni di tahun 6. Tahun 6 nanti dia topik lain, topik yang baru. Okey. So tengok dekat sini ialah contoh mesin yang dinamakan tuas. Okey. So kita tengok tuas ni macam mana sebenarnya.
Okey. Kalau tengok dekat sini, Siva ingin membuka tencat dengan menggunakan pemutar skru. Tahukah kamu pemutar skru yang digunakan oleh Siva berfungsi sebagai tuas? Okey. Kita nak tahu sama ada mesin tu, semua benda-benda, semua objek-objek yang berada di sekeliling kita sama ada dia tu tuas ke atau tidak, boleh dijadikan tuas, boleh dijadikan satu mesin tuas ke tidak, dia mesti ada 3 bahagian ni, iaitu beban, fulcrum dan diode. Okey? Sekejap, cikgu garis sikit ni. Nak tahu dia tuas ke tidak, dia mesti ada 3 benda ni. 3 bahagian ni, iaitu beban, fulcrum dan daya. Okey, contoh dia guna pemutar skru untuk buka penutup tin. Okey, penutup tin ni ialah apa dia? Antara beban, fulcrum dengan daya. Agak-agak penutup tin ni sebenarnya apa? Siapa tahu? Kod-kod lah, awak ada baca ke? Tuas ni digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Okey. Yang ni contoh ni lah. Contoh dia guna untuk umpil objek. Kat mana beban, kat mana fulcrum, kat mana daya. Okey, penutup tin ni adalah beban. Sebab apa beban? Sebab kita nak buka penutup tin. Okey, penutup tin ni dianggap sebagai beban. Okey, ni penutup tin ni adalah beban. Okey, penutup tin. Lepas tu, pemutar skru ni sebab dia boleh bergerak, benda-benda yang boleh digerakkan ataupun dia macam bertindak sebagai engsel ke, sebagai benda yang boleh menggerakkan penutup tin tu, ataupun kita pegang tu, kita nak gerakkan dia macam dia punya fungsi tu macam engsel lah. Macam engsel. Contohnya dekat badan kita ni kan. Dekat badan kita ni ada lengan kan? Ada lengan. Okey. Kita punya siku kita ni, okey, kita punya satu lengan ni boleh dianggap sebagai tuas. Sebab apa? Contoh dia kalau kita pegang barang. Contoh dia cikgu pegang telefon. Okey, cikgu pegang telefon. Okey, telefon ni adalah beban. Okey, boleh faham tak kelas? Kelas boleh faham tak? Okey, telefon ni beban. Lepas tu, fulcrum dia dekat mana? Fulcrum dia dekat siku. Sebab siku ni yang boleh gerak. Kan? Yang ni yang kita panggilkan nama fulcrum. Okey? Fulcrum. Kemudian daya dekat mana? Daya ialah dekat lengan cikgu ni. Sebab cikgu angkat dia. Daya yang ada pada lengan cikgu ni. Jadi dekat lengan ni adalah daya. Sebab cikgu angkat telefon tu. Telefon tu adalah beban. Kemudian siku cikgu ni adalah fulcrum. Okey? Dia punya konsep sama je dengan pemutar skru juga. Okey? Awak tengok kat sini. Penutup tin bertindak sebagai beban, manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Sebab apa? Fulcrum ni ialah sebab dia boleh gerakkan. Dia boleh gerakkan penutup tin. Okey, dekat sini adalah fulcrum. Okey, fulcrum dekat hujung. Dekat hujung pemutar skru. Okey. Kemudian tangan kita ni, tangan yang menolak pemutar skru tu bertindak sebagai daya. Okey, bila ada 3 benda ni, jadi kita anggap
keadaan ni, keadaan situasi ni, contoh dia situasi apa ni? Situasi untuk ni ialah situasi salah pula. Kejap. Okey, situasi membuka, penutup tin menggunakan pemutar skru. Jadi yang ini adalah keadaan mesin yang dinamakan tuas. Kalau cikgu gantikan pemutar skru ni dengan sudu, katakan awak kan selalu buka tin dengan sudu. Sudu tu boleh tak kita membuka penutup tin menggunakan sudu? Boleh tak kita panggil mesin tu sebagai tuas? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Siapa tahu? Kalau cikgu tak guna pemutar skru, cikgu guna sudu untuk buka penutup tin. Boleh tak dipanggil situasi tu membuka penutup tin menggunakan sudu tu sebagai tuas? Boleh. Boleh. Saya pernah cuba dulu sama. Boleh. Sudu pun kita boleh guna sebagai tuas. Dekat mana dia punya beban tu? Beban samalah penutup tin. Dia punya fulcrum dekat mana, Alif? Dekat sudu. Dekat hujung sudu. Sudu. Dekat hujung sudu, di mana hujung sudu tu untuk kita guna buka penutup tin. Sebab yang tu yang boleh digerakkan kan. Yang mana yang tempat yang boleh digerakkan tu kita panggil fulcrum. Okay? Okay. Kemudian daya daripada kita punya tangan. Okay. So inilah dia punya keadaan. So ini adalah contoh-contoh situasi di mana berlakunya mesin yang dinamakan tuas. Okay. Contoh dia menyapu sampah. Okay. Mencabut paku. Awak boleh tengok dekat buku teks awak. Okay. Fulcrum dekat sini. Beban dia ialah paku sebab paku yang kita nak cabut. Dekat mana yang boleh digerakkan tu kita panggil fulcrum. Dan daya adalah daripada tangan kita. Okay. Menyepit ais. Sebenarnya banyak lagi. Okay. Selain daripada ni, siapa boleh bagi tahu contoh? Apakah yang kita guna tuas dalam kehidupan seharian kita? Kita ada guna. Apa lagi yang kita guna? Cepatlah. Gunting kertas. Kan? Gunting kertas pun ada tuas juga. Okay. Dekat gunting kan ada tengah-tengah tu, ada macam skru dekat tengah-tengah tu kan. Yang gunting kan dia boleh gerak kan. Yang tengah-tengah macam ada skru tu ialah dia punya fulcrum. Kertas tu adalah beban dia dan daya adalah tangan kita yang pegang gunting tu. Okay, boleh faham? Boleh. Apa lagi? Cuba awak fikir. Mak awak hari-hari guna tuas. Apa dia? Penyapu. Okay, selain daripada penyapu, mak awak masak. Mak awak masak dia pegang apa? Dia pegang periuk. Pegang periuk. Periuk tak nampak sangat. Apa benda? Selain daripada periuk. Periuk tak. Periuk tak ada tuas. Periuk, kalau Pisau? pegang periuk dia Senduk. Pisau. Okay, dia pegang senduk untuk masak. Kan? Dia kacau lauk dalam kuali. Lauk dalam kuali tu adalah beban. Kemudian dia gunakan tenaga. Lepas tu yang tengah-tengah tu, tengah-tengah batang senduk tu lah dipanggil fulcrum.
ataupun masa mak awak tengah pegang pisau. Pegang pisau pun boleh dijadikan tuas juga. Sebab ada beban, okey, ada bahagian untuk gerak dan juga ada daya. Okey. Boleh faham? Boleh. Bahagian tengah-tengah kan mak awak potong makanan, potong sayur, potong lauk. Okey, gerakkan bahagian tengah-tengah pisau tu. Okey, yang tu fulcrum. Tangan kita sebagai daya, tangan mak awak tu sebagai daya dan sayur-sayuran ataupun lauk-lauk tu sebagai beban. Jadi tuas ni kita guna dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Banyaklah situasi yang kita menggunakan tuas. Okay. So, ni. Yang ini pun sama. Yang ini pegang bulu ayam kan. Apa ni, stapler pun menggunakan tuas, gunting, penyepit. Okay. Kalau gunting yang cikgu kata fulcrum, ni lah yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni. Nampak yang tengah-tengah ni adalah fulcrum. Okay. Kalau yang ini, mana satu beban, mana satu fulcrum agak-agak. Mana dia? Mana dia beban, mana dia fulcrum? Boleh tak bagi tahu kat cikgu? Beban mestilah yang abuk yang dia nak sapu tu kan. Yang mana dia gerakkan dekat hujung ni. Okey? Yang mana yang dia boleh gerakkan. Okey, dia gerakkan dekat tengah-tengah ni lah kot. Okey, tengah-tengah batang ni. Lepas tu tangan ni adalah daya. Kalau ni, stapler ni macam mana? Mana satu beban? Beban dekat sini. Kan? Hujung. Yang ni beban. Cikgu tulis. Okey, beban. Lepas tu fulcrum dekat mana? Fulcrum. Fulcrum dekat mana? Dekat tengah-tengah stapler tu. Sini fulcrum. Okey, biasanya kita punya daya dekat mana? Kita tekan stapler kat mana? Kat Sini tangan kita. fulcrum. Okey, tangan kita mesti kita tekan yang tengah ni. Betul tak? Okey, jadi yang ini dia punya daya. Daya dekat sini. Okey. Daya di sini. Baik, kita tekan kat situ kan. Daya kat sini, fulcrum kat sini. Beban dekat ujung ni. Okey. Sama juga dengan yang ni. Yang ni, stapler ni sama dengan section 3 ni sama dengan section 1. Sama dengan pengepit. Pengepit pun dekat sini beban. Okey, pengepit kuih. Okey, pengepit kuih. Pengepit kuih, dekat sini beban. Okey. Kat sini beban. Dia punya daya kita guna dekat tengah-tengah. Okey. Dekat sini daya. Okey, daya dia dekat sini. Yang statik tu ialah, bukan statik, sorry. Yang boleh dia macam skru lah. Dia berfungsi sebagai engsel. Macam kita punya lengan lah. Okey, dekat sini lah yang kita panggil fulcrum.
Kalau gunting pula, tak sama macam sesen 1 dengan sesen 3. Dia punya beban dekat mana? Cepat. Beban dekat mana? Yang ni apa? A ni apa? B ni apa? Okey, cikgu buat huruf lah senang. Cikgu nak tanya awak pula. Asyik cikgu je. Sendiri tanya, sendiri jawab. Okey, cikgu nak tanya awak. A, B, C. Okey. A ni apa? Beban. Beban duduk kat sini ke? Daya. Cuba tengok tangan kita dekat mana. Daya tu datang daripada manusia. Manusia yang gerakkan gunting tu. Jadi A tu apa? A tu apa? Yes. Cepatlah. A tu apa? Aik. Takkan Alif seorang je dalam kelas ni. Salsabila mana? Fatih Amani mana? Batrisha mana? Senyap je. Tak dengar apa pun. A tu apa? Lekas. A tu daya. Kan? Macam Alif cakap tadi. A tu daya. Awak dengar ke tak dengar ni cikgu cakap ni? Dengar ke tak? Dengar. Dengar. Habis tu cikgu rasa macam cikgu cakap dengan pokok je. Tak ada siapa menyahut pun. Okey. B beban. B beban. Okay. B ni beban. Sebab kita gunting kertas, kita gunting macam-macam kan. Gunting kain ke apa ke. Okey, C ni apa? Fulcrum. Fulcrum. C ni adalah fulcrum. Jadi awak faham dekat mana sebenarnya daya, beban dan fulcrum. Okay, yang ni sebenarnya kena buat aktiviti kumpulan. Tapi kita dah COVID ni nak kumpulan apanya kan? Okay. Jadi cikgu bincang macam ni lah, cepat sikit. Okey, hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okey, tahukah kamu kedudukan fulcrum dari beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat satu objek. Okey, sekarang ni dia nak hubung kait. Kalaulah beban tu duduk dekat dengan fulcrum, daya tu banyak ke sikit? Yang nak digunakan. Okey, awak tengok situasi ni. Okey, hubung kait beban, fulcrum dan daya. Okey, awak tengok ni. Dua orang pemuda sedang cuba mengalihkan seketul batu besar yang menghalang laluan dengan menggunakan sebatang kayu. Okey. Awak tengok Tengok antara beza dua ni. Fulcrum dengan beban dia jauh. Fulcrum dengan beban dia dekat. Bila dekat, senang terangkat. Bila jauh, macam susah nak angkat. Okay, nampak tak kat sini? Bila susah nak, maksudnya dekat sini dia punya hubung kait dia ialah bila fulcrum dengan beban ni jauh, lebih banyak daya diperlukan. Okay, mungkin lebih daripada 2 orang baru boleh angkat. Okay, banyak daya yang diperlukan. Tapi kalau fulcrum dengan beban tu dekat, daya yang diperlukan kurang. Sebab dia lebih mudah terangkat. Okay, sama juga dengan yang ini. Kedudukan fulcrum dengan daya pun memainkan peranan juga untuk
objek tu senang kita guna ataupun tak. Okay? Sekejap Cikgu sesemar lah pula. Sekejap kita stop kejap 2 minit. Cikgu ni semua set. Okay. Okey, kita sambung balik. So, kita tengok dekat sini. Daripada situasi ni menunjukkan apabila fulcrum tu dekat dengan beban, sukar untuk, bila dekat dengan beban lebih mudah untuk diangkat dan daya yang digunakan sikit. Okay. Kalau fulcrum tu jauh dengan beban, daya yang digunakan banyak. Dia punya analoginya seperti inilah. Okay, kalau cikgu buat arrow ni maksudnya kalau fulcrum dengan beban tu jauh, daya lebih banyak. Tapi kalau fulcrum dengan beban tu dekat, daya kurang. Okay, daya kurang. Okay, so dekat sini apabila batu kecil didekatkan dengan batu besar, kerja mengalihkan batu besar menjadi lebih mudah. Okey, batu kecil ni dianggap sebagai fulcrum lah. Okey, jarak fulcrum dengan beban. Okey, batu kecil ni sebagai fulcrum dia. Okey. So, apa yang dapat kamu rumus tentang hubungan antara jarak dari fulcrum dengan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban? Inilah dia punya hubungan. Semakin salah anak panah pula. Okey. Semakin dekat jarak beban dari fulcrum, okey, tengok sini. Semakin dekat jarak beban daripada fulcrum ataupun semakin dekat fulcrum dengan beban, okey, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Okey, sama macam contoh yang cikgu buat tadi. Okey, kalau fulcrum dengan beban, dia dekat, dia punya jarak dia, daya kurang. Okey, cikgu buat anak panah ke bawah ni maksudnya daya kurang. Kalau fulcrum dengan beban, jaraknya jauh, dayanya lebih banyak. Okey. Yang ini adalah aktiviti. Jadi untuk tajuk ini, cikgu nak awak buat aktiviti ni lah. Okey, awak tolong buat aktiviti ni di rumah. Yang ni dia punya alatan dia tak susah pun. Alatan dia menggunakan apa ni? Pembaris. Lagi dia guna apa ni? Blok kayu.
Segitiga. Okey, blok kayu ni kalau tak ada blok kayu pun tak apa. Tak payah pakai blok kayu, awak guna kertas yang keras. Kertas yang keras awak bentukkan seperti ini. Okey? Awak bentukkan seperti ini, lepas tu awak letaklah beban dekat ujung tu. Tengok mana lagi senang. Okey, guna kertas keras pun boleh. Kalau nak cari blok kayu ni susah. Guna kertas yang keras. Okey. Dan awak letaklah pemadam ke apa ke dekat atas kat hujung ni. Pemadam ataupun benda yang berat sikit lah. Buku pun boleh. Okey, buku tulis pun boleh. Buku tulis awak. Awak letak dekat hujung ni buku tulis dan kita boleh nampak beza. Okey, kalau fulcrum ni kita dekatkan dengan beban tu jadi macam mana, kalau kita jauh daripada beban jadi macam mana. Okey. Ini boleh buat di rumah. Okey. So, sekejap awak akan belajar pasal, awak akan belajar semua juga Sekejap. Okey. Ni je. Okey, yang tu adalah hubungan antara beban fulcrum dengan daya. Okey. So mesin ringkas. Okey, mesin, apa beza mesin dengan mesin ringkas? Okey. Sebenarnya mesin ni terdiri daripada mesin ringkas ialah alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Mesin pun sama, istilah dia sama juga macam ni. Tapi apa beza mesin dengan mesin ringkas? Okey. Mesin tu dia ada lebih banyak mesin ringkas. Maksudnya lebih daripada mungkin terdiri daripada 2-3 mesin ringkas. Dekat mesin. Kalau dulu kita kenali dengan nama mesin kompleks, tapi dia bagi nama mesin saja. Jadi mesin ni sebenarnya terdiri daripada ada banyak jenis lah. Okey. Kalau mesin ringkas ni, maksudnya dekat mesin ni bawah tajuk mesin ni, okey. Mesin ni dia ada lebih daripada yang ni adalah secara umum dia. Okey, secara umum mesin. Tapi mesin ni pula terbahagi kepada dua. Mesin ringkas ada dan mesin kompleks. Okey. Dua-dua pun sama. Mesin tak kira lah mesin ringkas ke mesin kompleks ke, dia digunakan untuk memudahkan kerja dan mempercepatkan kerja, menjimatkan kos. Okey, fungsi yang sama juga. Tapi ini adalah contoh-contoh mesin ringkas. Okey. Mesin ringkas ialah alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey. Ni faham dulu. Alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, dia ada banyak jenis mesin ringkas di sekeliling kita. Yang awak perlu tahu ialah yang pertama ialah roda dan gandar. Okey, roda dan gandar ni ada pada tombol pintu. Lagi satu ada dekat kepala paip. Kepala paip awak tu kan? Dia roda dan gandar ni dia terdiri daripada roda yang dipasang. Dia tak semestinya bentuk roda. Dia janji yang kita pulas. Kita pulas, dia punya fungsi macam roda. Okey. Lepas tu dia ada rod. Rod satu batang. Sebatang rod dipasang pada benda yang kita nak pulas tu. Dianggap roda dan gandar. Contoh dia ada pada kereta mainan. Okey. Kereta mainan ada roda dan gandar. Kalau awak tengok. Okey.
So Okay. roda dan ganda ni dia ada roda yang dipasang pada sebatan rod. Okay. Rod ni yang dinamakan dandar. Okay. Contoh tombol pintu, kepala paip, pilih paip. Kemudian tuas. Tuas yang cikgu dah terang tadi, dia adalah alat yang terdiri daripada sebatan rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil satu beban objek. Okey? Fulcrum yang cikgu dah terangkan tadi, contoh dia. Kemudian skru. Skru ialah alat yang berbentuk silinder beralur yang dapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Okey, senang cerita, skru ni dia terdiri daripada silinder yang beralur dan fungsi dia untuk menyatukan dua bahagian objek. Tu dia punya secara ringkas dia. Dia terdiri daripada silinder yang beralur. Kemudian bila kita putarkan dia dapat menyatukan dua bahagian yang terpisah tu. Dia boleh sambung balik. Contoh dia botol dengan penutup botol. Dekat penutup botol pun ada alur. Dekat botol, dia punya mulut botol pun ada alur. Kan? Jadi bila kita putar, dia boleh menyatukan dua bahagian. Bahagian objek. Okey. Kemudian kita ada gear. Gear ni ada pada jam. Jam tangan ada. Jam loceng ada gear. Kalau tak percaya, awak pergi buka dekat belakang. Jam loceng tu ada gear. Okey, gear ni dia adalah terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey, bahagian roda yang bergerigi. Dekat jam tangan awak pun ada gear Jam tangan yang guna jarum tu. Yang siapa pakai jam tangan yang ada jarum tu, dia akan ada gear. Gear besar, gear kecil. Okey. Lagi dekat mana ada gear yang awak nampak? Yang orang guna hari-hari. Siapa tahu? Tangga. Betul. Tangga. Tangga. Tangga ada gear ke? Pelik Tangga yang boleh berubah tu. Dia macam ada juga lagi gear tu. Ya ke tangga? Mana ada tangga? Gerek ada lah. Basikal. Okey, basikal awak ada gear. Basikal, gerek. Motor. Ada. Motor cikgu. Dekat motor pun ada. Okey. Dekat kereta pun ada gear ni. Dekat kenderaan lah banyak yang ada gear ni. Okey, kemudian takal. Kalau dekat sekolah, dekat mana yang ada kita guna takal? Cuba fikir. Dekat sekolah bendera untuk naikkan bendera tu. Dekat tiang bendera. Sebab takal ialah terdiri daripada satu roda yang ada alur. Lepas tu dia ada tali. Ada tali yang kita panggil tali sawat. Okey. Untuk mengangkat atau menurunkan satu beban. Okey, contoh dia bidai. Dan dekat sekolah kita guna bendera. Bendera kita guna takal untuk naikkan dan turunkan bendera. Okey? Jadi kita ada takal, kita ada gear, kita ada tuas dah tadi. Okey, tuas, roda dan gandar. Dah berapa dah? 1, 2, skru, 1, 2, 3.
Lepas tu ada 4, 5, 6. Okey. Sata condong. Sata condong ialah satu permukaan rata yang disendengkan. Dia sebenarnya permukaan rata tapi disendengkan dengan satu bahagian hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Contoh dia pada tangga. Okey, sata condong tu dia sebenarnya permukaan rata tapi kita sendengkan dengan satu bahagian hujung diletak pada ketinggian yang berbeza. Tengok ni. Macam ni, macam tangga, macam rem yang cikgu bagi tahu tadi. Rem tangga menggunakan satah condong. Okey. Yang ni pun ada dua sebenarnya. Ada satah condong pun ada, baji pun ada. Okey, satah condong pun boleh, baji pun boleh. Ada dua. Dekat penyendang pintu ni ada dua. Kenapa baji? Sebab baji dia tajam dekat hujung. Baji ni adalah satu mesin ringkas yang hujungnya runcing ataupun hujungnya tajam. Okey, yang hujungnya runcing ataupun satu hujungnya digunakan untuk memotong serta memegang dan menghentikan sesuatu objek. Contoh dia gunting. Gunting tadi baji pun ada sebab dia hujung dia tajam. Okey? Sebab dia boleh potong untuk memotong objek. Untuk memotong objek. Gunting boleh kita panggil dia sebagai baji juga. Dan dia juga boleh kita panggil mesin tuas juga. Okey, contoh dia ni. Gunting tadi. Mana gambar gunting? Ni. Gunting ni dia ada dua mesin ringkas. Satu tuas, satu lagi baji. Sebab dia ada permukaan yang tajam ataupun runcing untuk memotong objek. Okey, selain daripada pisau. Pisau pun sama. Pisau tadi kita boleh anggap dia sebagai tuas dan dia juga ada baji sebagai mesin ringkas. Okey, pisau dan penyendang pintu, gunting. Okey, cikgu tambah dekat sini. Selain daripada tu ialah gunting. Okey. So lagi satu, so cukuplah berapa? 7 dah. Okey, ada 7. Semua mesin ringkas yang awak perlu tahu. Okey. Ni takai yang terdiri daripada satu roda beralur. Okey. Untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey. Okey. So yang ini adalah part yang last sekali. Okey, part yang ni cikgu akan masuk untuk kelas selepas ni lah. Okey, untuk penutup. Ni yang cikgu kata tu. Mesin ni ada dua. Satu mesin ringkas, satu lagi mesin kompleks. Mesin ni terbagi kepada dua jenis. Satu mesin ringkas, satu mesin kompleks. Mesin ringkas ialah apa? Mesin ringkas ialah mesin yang terdiri daripada 7 jenis tadi tu. Yang cikgu tunjuk tu. Okey. Ada skru, ada tuas, roda dan gandar. Okey. Ni semua adalah contoh mesin ringkas. Dia ada satu, dia satu je. Dia takal, sata condong. Macam gunting tadi ni, gunting dan pisau. Dia tergolong di dalam mesin kompleks. Okey? Ini dia contoh, dia bagi contoh baji lah.
Tapi pisau dan gunting ni adalah sejenis mesin kompleks sebab dekat pisau ada lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, beza dia mesin ringkas dengan mesin kompleks ni ialah, kalau awak tengok dekat sini, mesin kompleks ni ialah mesin yang terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Jadi kalau satu-satu mesin tu, contoh dia gunting, dia ada lebih daripada satu mesin kompleks. Dia ada lebih daripada satu mesin ringkas, kita panggil dia mesin kompleks. Sebab apa? Contoh dia dekat sini cikgu tulis gunting. Contoh gunting dan pisau. Sebab apa? Dia ada mesin ringkas. Mesin ringkas apa? Dekat gunting dan pisau. Cepat. Mesin ringkas apa? Mesin ringkas apa yang ada? Amar Danish, Adriana, Salsabila, cepat. Ada skru, tuas. Okey, ada gunting adalah skru. Pisau tak ada skru. Okey, yang dia ada tuas. Kalau dua-dua ni dia ada tuas dan baji. Okey, yang paling nampak sekali. Dia ada tuas dan baji. Okey. So, motor ialah sejenis mesin kompleks. Motor boleh? Sejenis mesin kompleks. Sebab dekat motosikal ada tuas, ada gear, ada skru. Okey, ada banyak lagi. Ada roda dan gandar dekat motosikal. Okey. So, boleh tahu apa beza mesin kompleks dan mesin ringkas. Okey, ni contoh tuas iaitu ni. Yang ini contoh mesin kompleks. Sebab apa? Walaupun dia adalah kereta sorong, bukan kereta kenderaan biasa ni, hanyalah kereta sorong, dia adalah sejenis mesin kompleks. Sebab apa? Dia ada roda dan gandar. Dekat sini juga ada skru dan juga ada tuas. Tuas, skru dan roda dan gandar ni adalah tiga-tiga jenis mesin ringkas. Ada mesin ringkas, ada 3 jenis mesin ringkas dia dekat kereta sorong ni. Jadi ini adalah contoh mesin kompleks. Pemotong rumput pula. Ni pemotong daun ni pun sama. Pemotong ni pun sama. Dia ada 2 mesin ringkas. Skru dan juga baji. Tuas pun ada ni sebenarnya. Okey. Okey, cikgu rasa cikgu akan sambung nanti. Cikgu akan sambung lagi untuk tajuk ni. Cikgu sampai sini je lah. Cikgu perkenalkan tajuk mesin ni. Sampai mesin ringkas. Jadi kerja awak ialah tolong siapkan buku latihan BLA tu
buat sampai tajuk mesin ringkas. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh. Okey. So Boleh. ni je. Cikgu pun sesemua ni. Aduh. Semua. Okey. So sampai sini je. Nanti kita akan sambung lagi untuk tajuk ni. Lagi satu kelas rasanya boleh habis lah. Dan cikgu akan bagi projek lah untuk awak. Okay. Jangan lupa minggu depan sekolah dan awak naik sekolah akan ada pentaksiran. Setakat mana yang awak dah belajar lah. Okay. Cikgu akan bagi pentaksiran setakat mana awak dah belajar. Tolong ulang kaji balik semua video-video YouTube yang cikgu bagi. Kalau tak jumpa dah, awak pergi je dekat YouTube cikgu. Carilah kelas awak dah jam 4 tu. Okay? Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana Waalaikumsalam. hadir di kelas. Sama. Sekian dulu kelas kita hari ni. Assalamualaikum. Bye. Jumpa nanti minggu depan.